السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. Amma ba'd. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu di tempat yang penuh barakah ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama-sama kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, dan jangan lupa tuan-tuan untuk kita niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mafhum daripada ayat tersebut, sekiranya kalian menghitung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, difahami daripada ayat tersebut bahawa nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, tuan-tuan, begitu banyak. Terlalu banyak, tuan-tuan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Segala perkara yang ada pada jasad kita, tuan-tuan, dan yang berkait dengan kehidupan kita, kesemuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak hitung akan segala nikmat tersebut, nescaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini seperti mana yang warid daripada Al-Qur'anul Karim. Dan salah satu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tuan-tuan, adalah nikmat lidah.
yang mana tuan-tuan wajib ke atas kita mensyukuri akan nikmat lidah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan cara untuk seseorang itu mensyukuri akan nikmat lidah yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, caranya adalah dengan dia tidak menggunakan nikmat lidah tersebut pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menggunakan lidahnya itu pada menuturkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ataupun yang disebutkan oleh ulama-ulama tasawuf ma'asil lisan, yang menggunakan lidahnya itu pada perkara-perkara yang mengundang dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dosa lidah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ternyata orang tersebut pada hakikatnya tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersyukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di antara salah satu cara untuk kita mensyukuri akan nikmat lidah, kita memelihara lidah kita dan menjaga lidah kita daripada menuturkan ucapan-ucapan yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Dan perbahasan kita tuan-tuan pada hari ini insya-Allah kita akan membahaskan suatu fasal yang begitu penting, seperti mana yang warid dalam kitab Mukhtasar Sulam At-Tawfiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami, pada membicarakan tentang babur riddah, pada membicarakan tentang ahkamur riddah, hukum hakam yang berkait dengan riddah, ataupun bab pada membahaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu terkeluar ia daripada Islam. Qala al-muallif rahimahullah, yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu wal 'iyadzu billahi ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu fasal pada membahaskan tentang hukum hakam yang berkait dengan riddah. Kata Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala, wajib ke atas setiap muslim menjaga Islamnya dan memeliharanya daripada perkara-perkara yang merosakkan, yang membinasakan, membatalkan dan yang memutuskan Islam, yang ia adalah riddah wal 'iyadzu billahi ta'ala. Yang ia disebutkan dalam bahasa Arab tuan-tuan riddah, dalam bahasa kita perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Wajib hukumnya tuan-tuan, wajib ke atas setiap mukallaf, wajib ke atas setiap muslim yang mukallaf menjaga lidahnya dan memelihara lidahnya daripada menuturkan ucapan-ucapan yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Islam ni tuan-tuan, ia adalah satu nikmat yang besar, satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang insan. Subhanallahil azim. Kata ulama, barang siapa yang dikurniakan Islam dan dikurniakan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak dikurniakan apa-apa daripada kelazatan dan kemewahan serta kesenangan dunia, orang ini tuan-tuan seolah-olah tidak kerugian apa-apa. Orang yang dikurniakan Islam, dikurniakan iman, tapi tak dikurniakan kesenangan hidup di atas dunia tuan-tuan, dihidup dalam keadaan fakir, miskin, orang ini tuan-tuan kata ulama, pada hakikatnya dia tidak kerugian apa-apa, dia tidak kehilangan apa-apa, kerana dia telah pun mendapat nikmat yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berbeza dengan seseorang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya kekayaan, kesenangan, kemewahan dunia. Akan tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kurniakan iman dan Islam kepadanya. Maka orang yang seperti ini tuan-tuan, subhanallahil azim, kata ulama, seolah-olah dia tidak dikurniakan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tuan-tuan kita dapat lihat betapa bernilainya nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka kata tuan Syekh, wajib kata setiap muslim yang mukallaf memelihara Islamnya daripada perkara-perkara yang merosakkan, membatalkan, memutuskan dan yang membinasakan Islam dan imannya. Wal'iyazu billahi min dzalik, dan ia disebutkan sebagai perkara riddah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara yang boleh menyampaikan kita kepada menjaga Islam dengan sebaik-baiknya tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, caranya adalah dengan menuntut dan mempelajari bab yang khusus dalam perbahasan akidah, yakni perkara-perkara yang boleh membatalkan dan merosakkan iman dan Islam. Kalau seorang itu tak belajar tuan-tuan tentang babur riddah, dia tak faham apakah yang dimaksudkan dengan babur riddah, perkara-perkara yang merosakkan dan membatalkan Islam seseorang, maka boleh jadi tuan-tuan dia terlepas pandang, lalu dia terlibat dengan perkara-perkara yang kufur, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad dalam keadaan dia tak sedar akan perkara tersebut tuan-tuan. Ramai, Masya Allah, ramai di kalangan manusia di luar sana tuan-tuan, disebabkan kejahilan mereka dalam perbahasan ini, maka mereka terlibat dengan kekufuran, wal'iyadzu billahi min dzalik, dalam keadaan mereka tak sedar. Dan mereka hanya sedar bahawasanya mereka telah pun kufur kepada Allah. Mereka bukan orang Islam, bahkan mereka adalah orang yang murtad tatkala tuan-tuan ruh mereka tak berada di kerongkong. Tatkala Azrail alaihi salam sedang mencabut nyawanya, tatkala nyawa atau rohnya itu berada di kerongkong, ketika itulah baru dia sedar bahawasanya dia bukan Islam, dia seorang yang murtad, wal'iyadzu billahi min dzalik. Akan tetapi tuan-tuan, penyesalan ketika itu tidak bermanfaat, tidak lagi bermanfaat tuan-tuan. Nak menyesal sekarang ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, Ar-riddatu afhashu anwa'il kufur. Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Riddah itu yakni perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad, itu lebih ia adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Al-Imam An-Nawawi berkata, riddah ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa kita, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Riddah afhashu anwa'il kufur, ia adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Afhash maknanya akbah, buruk, paling buruk. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau tak kata bahawa riddah itu adalah jenis kekufuran yang paling teruk. Buruk dan teruk tuan-tuan berbeza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, riddah itu adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Sebab apa tuan-tuan riddah itu ia adalah jenis kekufuran yang paling buruk? Ada dua sebab. Yang pertama tuan-tuan, riddah akan menyebabkan seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu musnah sama sekali. Musnah sama sekali. Katakanlah tuan-tuan, umur seseorang itu 63 tahun, dah senja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umat baginda sallallahu alaihi wasallam ghalibnya
pada kebiasaannya adalah di antara 60 ke 70. Kebanyakan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW umur mereka di antara 60 ke 70. Ada seseorang tuan-tuan umurnya 63 tahun, tak pernah belajar bab riddah. Pada umur 63 tuan-tuan, dia ada menyebutkan perkara yang mengeluarkan dia daripada Islam. Allahu Akbar. Maka seluruh amal kebaikan yang dilakukan bermula saat dia baligh tuan-tuan, sehinggalah saat di mana dia menuturkan ucapan kufur itu, seluruh amal kebaikannya itu terhapus sama sekali, kosong. Dan yang lebih teruk tuan-tuan, yang tinggal hanyalah dosa semata-mata. Allahu Akbar. Sudahlah segala kebaikan, segala pahala itu musnah sama sekali. Dan yang tinggal pula tuan-tuan adalah dosa semata-mata. Subhanallahil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang telah kufur ia, maka sungguh akan musnah akan segala amal kebaikan yang telah dilakukan. Yakni pahala-pahalanya yang telah pahala-pahala terhadap kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan bermula dia balik sehinggalah saat di kufur itu tuan-tuan, di murtad itu terhapus sama sekali. Dan yang hanya tinggal adalah dosa semata-mata tuan-tuan. Dan kalau dia kembali semula kepada Islam setelah mana dia murtad, kemudian dia mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan niat untuk kembali semula kepada Islam. Walaupun dia kembali semula kepada Islam tuan-tuan, walaupun keislamannya itu sah, akan tetapi tuan-tuan itu tidak bermaksud bahawa seluruh kebaikan, seluruh pahala yang telah pun musnah ketika dia murtad itu tuan-tuan akan kembali semula kepada dia. Tidak tuan-tuan. Bila dia murtad, maka segala pahala di atas kebaikan yang telah dilakukan itu akan musnah sama sekali dan tak akan kembali semula kepada dia, walaupun setelah itu dia meluk Islam semula. Walaupun setelah itu dia kembali semula kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kedua tuan-tuan, yang pertama tadi, riddah ini dia menghapuskan segala pahala yang kita lakukan, dan yang hanya tinggal adalah dosa semata-mata. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kenapa riddah ini disifatkan sebagai satu perkara, satu jenis kekufuran yang paling buruk? Kerana ia mengeluarkan seseorang daripada cahaya iman kepada kegelapan kekufuran. Dah elok-elok tuan-tuan berada di atas kebaikan, di atas cahaya iman, disebabkan satu kalimah, disebabkan satu perbuatan, disebabkan satu keyakinan yang ada dalam hatinya, subhanallahil azim, menyebabkan tuan-tuan dia keluar daripada cahaya iman kepada kegelapan kekufuran, wal iyaz billahi min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua sebab kenapa riddah itu disifatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai jenis kekufuran yang paling buruk. Dan harus kita ingat tuan-tuan, di sana ada jenis kekufuran yang paling teruk. Riddah, murtad ni tuan-tuan, ia jenis kekufuran yang paling buruk. Ada jenis kekufuran yang paling teruk tuan-tuan, yang lebih teruk daripada riddah ini. Yang pertama tuan-tuan, ta'til. Ta'til ni maknanya tuan-tuan menafikan akan kewujudan Tuhan, wal iyaz billahi min dzalik. Orang yang menafikan kewujudan Tuhan ni tuan-tuan, masya-Allah, sangat teruk kekufurannya itu. Kerana dalil akan kewujudan Tuhan begitu zahir, begitu jelas. Adanya alam ini ialah dalil atas kewujudan Tuhan. Kata para ulama, setiap tulisan pasti ada yang menulisnya, setiap binaan pasti ada yang membinanya, setiap pukulan pasti ada yang memukulnya. Maka mustahil
alam ini tuan-tuan, alam yang terbentang luas ini, alam yang begitu hebat penciptaannya ini tuan-tuan, ia wujud dengan sendirinya tanpa ada yang menciptanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menafikan akan kewujudan Tuhan ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih teruk, lebih hina daripada binatang. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab apa dikatakan semikian tuan-tuan? Lembu tuan-tuan, lembu kalau ada orang pukul dia, ada orang tampar dia bahagian belakang tuan-tuan dengan batang kayu ke apa ke, dia akan lari. Sebab apa? Dia tahu ada orang yang pukul dia. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata ulama, orang yang menafikan akan kewujudan Tuhan ni tuan-tuan, golongan etis ni, mereka ni lebih teruk daripada binatang. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kedua tuan-tuan, jenis kekufuran yang paling teruk adalah i'tiqad wahdah mutlaqah. Berpegang dengan i'tiqad wahdah mutlaqah. Wahdah mutlaqah ni tuan-tuan maknanya seseorang itu meyakini bahawa alam dan Allah satu. Alam dan Allah itu menyatu keduanya. Wal iyad billah min zalik. Maka orang yang beriktikad sedemikian tuan-tuan, dia meyakini bahawa tiada yang wujud melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang ada depan kita semua ni tuan-tuan, yang ada depan kita ni termasuklah diri kita ini hanya khayalan. Ia bukan hakiki, ia bukan wujud yang hakiki. Bahkan ia adalah bayangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billahi min zalik. Mereka meyakini bahawa Allah dan alam itu bersatu tuan-tuan. Dan ini tuan-tuan adalah satu i'tiqad yang jelas akan kekufurannya, seperti mana yang telah difatwakan akan kesesatan i'tiqad ini tuan-tuan oleh Syekh Tuan Husin Kedah, Syekh Husin Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari dalam kitab beliau Hidayatul Mutafakkirin, dan Syekh Muhammad Nuruddin Ar-Ramiri dalam kitab beliau As-Siratul Mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebahagian di kalangan mereka yang mendakwa tasawuf, yang mengaku kononnya tuan-tuan mereka ni bertasawuf, mereka berpegang dengan i'tiqad yang seperti ini. Mereka berkata tidak ada yang wujud di dalam alam ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan adalah bunga-bunga bagi mereka-mereka yang berpegang dengan i'tiqad wahdah al-mutlaqah. Yang ketiga tuan-tuan, jenis kekufuran yang paling teruk tuan-tuan, kata para ulama adalah apa tu? I'tiqad hulul. I'tiqad hulul ni tuan-tuan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala meresap dalam diri setiap makhluknya. Wal iyadzu billahi min dzalik. Orang yang seperti ini tuan-tuan, bila dilihat dinding, dia kata dinding itu adalah Allah. Bila dilihat pokok, dia kata pokok itu adalah Allah. Bila dia jumpa kawan dia, sepatutnya dia kata Assalamualaikum Haji, tapi dia tak kata Assalamualaikum Haji, dia kata Assalamualaikum Allah. Dia panggil kawannya Allah. Sebab apa sedemikian tuan-tuan? Sebab dia yakin bahawasanya dalam diri hamba, dalam diri kawannya itu tuan-tuan ada Allah. Allah ada dalam dirinya. Orang yang seperti ini tuan-tuan, mereka kata tidak ada beza di antara imam dan makmum, kerana kedua-duanya adalah Allah. Imam dan makmum tidak ada beza, sebab kedua-duanya adalah Allah. Tak ada beza di antara suami dan isteri, kerana kedua-duanya adalah Allah. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Maka tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jenis kekufuran yang paling teruk, lebih dahsyat daripada kekufuran riddah tadi ini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dikatakan sebagai riddah itu, tuan-tuan? Riddah adalah perkara yang memutuskan Islam, yang membinasakan Islam dan iman seseorang itu, sama ada dengan i'tiqad-i'tiqad yang kufur, ataupun perbuatan-perbuatan yang kufur, ataupun ucapan-ucapan yang kufur. Itu yang dimaksud dengan riddah. Riddah adalah perkara yang memutuskan Islam, yang membinasakan Islam dan iman seseorang, sama ada, tuan-tuan, dengan i'tiqad yang kufur, ataupun perbuatan yang kufur, ataupun ucapan yang kufur. Kita, tuan-tuan, kalau bahas tentang bab riddah ni, tuan-tuan, memang tuan-tuan akan dengar pada mulut saya kufur. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab perbahasan yang melibatkan antara iman dan kufur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. سبحان الله العظيم. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, telah banyak pada ini zaman, wa qad kathura fi hadzal zaman, telah banyak pada zaman ini at-tasahulu fil kalam, manusia-manusia yang bermudah-mudah dalam berbicara, hatta sehingga mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang menyebabkan mereka jatuh kufur. Akan tetapi, tuan-tuan, mereka tidak menganggap bahawa ucapan itu adalah ucapan yang memudaratkan mereka. Sedangkan ucapan itulah, dengan sebab ucapan itulah, mereka kelak pada hari akhirat nanti akan dihumpankan ke dalam neraka, sehingga ke tempat yang hanya khusus bagi orang-orang kafir. Jadi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu fenomena yang disebutkan oleh pengarang kitab, bahawasanya zaman kita ni, tuan-tuan, zaman di mana manusia bermudah-mudah dalam berbicara. Bermudah-mudah dalam berbicara sehingga mereka menuturkan ucapan-ucapan yang kufur, ucapan-ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam dengan sesungguhnya. Akan tetapi, tuan-tuan, mereka tidak menganggap bahawasanya ucapan itu adalah ucapan yang memudaratkan mereka. Dosa pun mereka tak anggap, apatah lagi nak menganggapnya sebagai satu kekufuran, wal-'iyadzu billahi min dzalik. yakni orang bercakap tentang orang mengeluarkan ucapan-ucapan kufur ni, tuan-tuan, seolah-olah mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang biasa. Kita kalau kita jumpa kawan kita, Assalamualaikum ji, apa khabar, sihat ke? Lama tak jumpa, dah makan ke belum? Apa plan, apa aktiviti hujung minggu haji? Bila kita ucapkan ucapan tersebut, tuan-tuan, kita biasa, Assalamualaikum, satu ucapan yang baik. Apa khabar, dah makan ke belum? Itu satu ucapan yang biasa. Kita tidak menyangka bahawa ucapan itu memudaratkan kita. Maka begitulah, tuan-tuan, sebahagian manusia, tak kala mereka menuturkan ucapan-ucapan yang kufur, ucapan-ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam, mereka tidak menganggap bahawasanya ucapan itu memudaratkan mereka. Dosa pun mereka tidak anggap, tuan-tuan, apatah lagi nak menganggapnya sebagai satu ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam, wal-'iyadzu billahi min dzalik. Syekh Daud Al-Fathani, Syekh Daud Al-Fathani, tuan-tuan, satu ulama yang besar. Sebut saja Syekh Daud Al-Fathani, rata-ratanya umat Islam, tuan-tuan, mengetahui
Pernah dengar tentang nama besar tersebut tuan-tuan? Seorang penulis, seorang ulama yang prolific, yang banyak menghasilkan karya-karya tulis yang ternyata memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam di tanah Jawi ini tuan-tuan. Di antara kitab yang masyhur yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani adalah Sulamul Mubtadi, tangga bagi golongan mubtadi, tangga bagi mereka yang baru nak belajar, ilmu agama. Dalam kitab Sulamul Mubtadi itu tuan-tuan dibahaskan tentang babur riddah, dibahaskan tentang bab riddah, dan beliau mengucapkan satu ucapan dalam kitab tersebut, yang mana ucapannya itu senada dengan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini tuan-tuan. Beliau kata pada zaman ini telah ramai manusia yang bermudah-mudah dalam bertutur kata, bermudah-mudah dalam berbicara, sehingga mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam pada hakikatnya, tapi mereka tak sedar. Dan yang demikian itu kata Imam, kata Syekh Abdullah Syekh Daud Al-Fatani, kata beliau, yang demikian itu adalah disebabkan jahil mereka itu akan hukum hakamnya. Sebab apa mereka begitu mudah dalam membicara, dalam menuturkan ucapan-ucapan yang kufur, dalam keadaan mereka tak sangka bahawasanya ucapan itu menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Kata Syekh Daud Al-Fatani, kerana jahil mereka itu akan hukum hakamnya. Sebab tiada menuntut oleh mereka akan perkara-perkara yang wajib ke atas mereka mengetahuinya daripada ilmu agama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tiada menuntut oleh mereka itu akan perkara-perkara yang wajib mereka ketahui daripada ilmu agama tuan-tuan, iaitu fardu ain. Jahil mereka itu akan hukum hakamnya, sebab tiada menuntut oleh mereka itu akan perkara-perkara yang wajib ke atas mereka untuk menuntutnya, mempelajarinya daripada ilmu agama. Yani sebabnya tuan-tuan tak belajar fardu ain. Sebab tak belajar fardu ain, maka mereka jahil akan hukum hakamnya. Dan kejahilan dalam perkara ini tuan-tuan, kejahilan dalam perbahasan ini adalah kejahilan yang tidak diuzurkan. No excuse. Ia bukan alasan. Kalau seorang itu dihukum kufur, dia mencerca Allah, dia kata Allah Ta'ala ada tangan. Kalau kita ada 5 jari, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih daripada 5 jari. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta dan menguasai seluruh alam ini. Wal'iyazu billahi min dzalik. Orang yang berkata semikian tuan-tuan adalah orang yang kufur. Kalau kita tegur dia, dia kata no, saya tak tahu pula perkara ni. Saya sangka Allah Ta'ala itu ada tangan, dan Allah Ta'ala itu lebih kuat daripada kita, kerana Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Kita kata tak boleh berkata semikian, kamu telah menyamakan antara Allah dan makhluk. Saya tak tahu, saya tak pernah belajar. Itu bukan alasan. Kerana apa yang disebutkan ini adalah perkara yang fardu ain, yang wajib ke atas setiap mukallaf mempelajari. Maka tidak ada keuzuran tuan-tuan. Jahil dalam bab fardu ain itu adalah kejahilan yang tidak diuzurkan. Bahkan seseorang itu tetap akan dihukum kufur disebabkan ucapan kufur yang diucapkannya itu tuan-tuan. Alhamdulillah min dzalik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu fenomena yang berlaku pada zaman sekarang tuan-tuan. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kata guru kami Syekh Al-Habib Dr. Amar Kalash Al-Husaini hafizahullah ta'ala, beliau ada cerita tentang satu kisah tuan-tuan, kisah Nabash. Dahulu saya pernah cerita di sini tuan-tuan. Nabash ni maknanya orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penggali kubur. Nabash. Kisah ini tuan-tuan, ia berlaku pada zaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
seorang ulama yang besar, iaitu Al-Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i ini tuan-tuan, masya-Allah, seorang ulama yang besar yang sampai ke tahap mujtahid mutlak. Martabatnya itu sangat tinggi, sehingga sampai ke martabat di mana beliau boleh mengistinbatkan hukum direct terus daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yani satu level dengan Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, yang boleh beristihad. Akan tetapi tuan-tuan, dahulunya mazhab Al-Auza'i ini tuan-tuan, kaul-kaul dan pendapat-pendapatnya itu banyak diamalkan di Dimashq, di Damsyik, di Syria, di bumi Syam. Akan tetapi malangnya tuan-tuan, tidak anak murid kepada Imam Al-Auza'i pada ketika itu, Allahu alam, mereka ini tidak mentadwin, tidak membukukan dan tidak merekodkan dengan kemas mazhab Al-Auza'i ini tuan-tuan. Akhirnya ia inqarada, yakni ia pupus. Walaupun begitu tuan-tuan, pendapat-pendapat Al-Imam Al-Auza'i masih lagi dinukilkan oleh golongan para ulama dan kitab-kitab mereka. Al-muhim, Al-Imam Al-Auza'i tuan-tuan, beliau ketika mana beliau hidup, beliau berada di Beirut. Okey. Beliau berada di Beirut, dan beliau menetap di pesisiran pantai. Pesisiran pantai. Kenapa beliau tinggal di situ tuan-tuan? Sebab beliau tinggal di pesisiran pantai dengan niat apa? Dengan niat seandainya ada golongan kufar, seandainya ada orang kafir datang untuk nak menyerang negara orang Islam pada ketika itu, maka beliau akan berada bersemuka dengan orang kafir tersebut untuk bertempur dengan mereka. Tengok semangat tuan-tuan, semangat ulama berjihad, mempertahankan daulah, mempertahankan negara umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka kita tuan-tuan kena ada macam tu juga. Kena letak azam dalam diri kita tuan-tuan, azam untuk berjihad. Yani seandainya ada orang kafir yang cuba mencerobohi negara kita, untuk nak merampas negara umat Islam, negara kita ini tuan-tuan, maka kita adalah orang yang akan berdiri di hadapan mereka, mempertahankan negara kita, negara umat Islam ini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka berlaku kisah tuan-tuan yang melibatkan Nabash pada zaman Al-Imam Al-Auza'i. Dia kerjanya penggali kubur. Siang penggali kubur tuan-tuan, malam dia overtime. Dia ada OT malam tuan-tuan. Overtime ni apa tuan-tuan? Overtime malam dia siang dia gali kubur. Siang dia gali kubur, malam dia gali kubur. Sekali lagi, kubur yang telah pun digali bagi tadi tuan-tuan, yang dimasukkan jenazah dan di kampus. Malam tu dia akan gali semula kubur tersebut dan dia akan ambil kain kafan. Rupanya tuan-tuan, dia adalah penggali kubur dan dia juga adalah pencuri kain kafan pada ketika itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dia sampai kepadanya berita kematian seorang wanita. Lalu dia pun korek kubur macam biasa, sebab dia tugasnya penggali kubur. Dia korek kubur, dia gali kubur tuan-tuan. Kemudian datang orang datang bawa jenazah tersebut dan dikuburkan di kuburan tersebut, di lubang kubur yang telah digalinya itu. Pada waktu malam tuan-tuan, dia datang macam biasa. Dia datang semula ke kubur itu, dia gali semula tuan-tuan kubur tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sampailah kepada jenazah itu tuan-tuan, maka dia menyingkap muka wajah si mati tadi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka terzahir kecantikan rupa paras, kejelitaan
jenazah perempuan itu, tuan-tuan. Jenazah itu jenazah wanita. Nampak begitu cantiknya jenazah ini. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dia tengok rupa parasnya cantik, dia subhanallahil azim terangsang nafsunya. Lalu dia dah mula fikir, tuan-tuan, untuk nak melakukan perbuatan keji dengan jenazah wanita tersebut. Sedang dia cuba untuk nak menyingkap bahagian aurat wanita itu, tuan-tuan, tiba-tiba tangan wanita tu bergerak sendiri, pang, kena tampar, tuan-tuan, muka Nabash tadi. Tangan wanita tersebut bergerak dengan sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menampak wajah Nabash tadi, tuan-tuan, subhanallahil azim, dengan tamparan yang begitu kuat sehingga tinggal bekas, tuan-tuan, di mukanya. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia yang ketika itu ketakutan, tuan-tuan, terus bangun, dah sakit, takut lagi, tuan-tuan, dia bangun, terus dia kambus balik kubur ni, tuan-tuan, dan balik rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak daripada itu, tuan-tuan, dia memakai topeng. Dia memakai topeng pada mukanya. Sebab apa? Sebab kesan tampar tadi, tuan-tuan, tak hilang, lekat pada muka dia. Jadi sebabkan malu, tuan-tuan, dia pakai topeng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu hari, tuan-tuan, akhirnya dia tertangkap. Nabash ini tertangkap. Dibawa bertemu dengan Al-Imam Al-Auza'i untuk perbicaraan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Al-Imam Al-Auza'i melihat orang yang datang di hadapannya itu adalah orang yang pakai topeng. Lalu kata Imam Al-Auza'i, sebelum kita pergi lebih jauh, aku nak tahu kenapa engkau sentiasa memakai topeng. Madza hasal? Apakah yang berlaku pada hakikatnya? Apa yang sebenarnya berlaku pada kamu? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabash tadi ni, tuan-tuan, diceritakan balik kisahnya, pengalaman dia tu, yang mana satu hari dia nak curi kain kafan seorang wanita, jenazah wanita. Bila melihat wanita itu wanita yang jelita, maka dia terangsang nafsunya nak lakukan perbuatan keji dengan wanita tersebut, tetapi dia ditampar, kena sepak oleh wanita tersebut dan lekat bekas. Disebabkan dia malu, maka dia pakai topeng. Tak nak orang tahu, tak nak orang lihat bekas tamparan tersebut pada mukanya. Baik, maka Imam Al-Auza'i kata, okey, aku nak tanya kamu, sepanjang kamu melakukan perbuatan ini, pekerjaan ini, yakni kerja mencuri kain kafan ni, apa yang kamu lihat kebanyakannya berlaku kepada jenazah-jenazah yang dikuburkan di kawasan tersebut? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabash tadi, tuan-tuan, tunduk. Lalu dia berkata, wahai Tuan Syekh, satu perkara yang menginsafkan. Kebanyakan daripada jenazah-jenazah yang pada siangnya aku kuburkan mereka dalam keadaan dada mereka menghala ke arah kiblat, akan tetapi pada waktu malam tatkala aku ingin mengambil kain kafan mereka, aku dapati bahawa mereka ini telah pun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menghadap kiblat. Allahu akbar. Kebanyakan daripada jenazah begitu keadaannya. Siang ketika dikuburkan, dada mereka dihalakan ke arah kiblat. Macam biasa kita kuburkan jenazah, tuan-tuan. Akan tetapi, tuan-tuan, pada waktu malam jenazahnya itu masih lagi baring di atas pembaringan, tetapi telah pun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menghadap kiblat.
Dia membelakangi kiblat dengan sendiri, tuan-tuan. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat agar memalingkan jenazah tersebut daripada kiblat. Limadha? Kenapa berlaku semikian, tuan-tuan? Itu adalah jenazah-jenazah, tuan-tuan, jenazah-jenazah yang mereka ketika hidup melakukan kekufuran. Dan mereka jatuh kufur dengan sebab perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan mereka ataupun i'tiqad-i'tiqad mereka itu, tuan-tuan, dalam keadaan mereka tak sedar. Dalam keadaan mereka tak sedar bahawasanya mereka telah pun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sekeliling mereka menganggap mereka masih lagi muslim. Walhal pada hakikatnya, tuan-tuan, mereka bukan muslim. Wal'iyadu billahi min dzalik. Keadaan yang seperti ini, tuan-tuan, itu subhanallahil azim al-Imam al-Auza'i, tuan-tuan, zaman beliau sebelum zaman al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Allahu Akbar. Apatah lagi pada zaman kita, tuan-tuan, yang kejahilan begitu berleluasa. Orang bermudah-mudah dalam berbicara dan bertutur kata. Tak belajar fardu ain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat bahaya zaman kita, tuan-tuan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusannya untuk menuntut ilmu agama, maka ini adalah satu petanda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki baginya akan kebaikan yang begitu besar. Barang siapa yang dibukakan baginya pintu dalam menuntut ilmu agama, jangan ditutup akan pintu tersebut. Hendaklah dia istiqamah dan tetap di atas jalan tersebut, jalan dalam menuntut ilmu agama. Kerana di situ, tuan-tuan, ada padanya kebaikan, ada padanya manfaat yang besar bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan. Tadi saya dah sebutkan tentang apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang fenomena yang berlaku pada zaman sekarang, tuan-tuan, di mana orang begitu mudah berbicara sehingga mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyebabkan mereka jatuh kufur, tapi mereka tak anggap bahawasanya ucapan itu adalah satu ucapan yang memudaratkan mereka. Apatah lagi menganggapnya ia satu kekufuran. Dosa pun mereka tak anggap, apatah lagi nak menganggapnya sebagai satu kekufuran. Disebabkan kejahilan mereka tentang bab riddah, kejahilan mereka tentang hukum hakam yang berkait dengan ilmu fardu ain. Dan fenomena itu, tuan-tuan, disebutkan oleh Tuan Syekh dalam kitab beliau. Itu juga Syekh Daud Al-Fatani juga menyebutkan perkara yang sama dalam kitab beliau Sulamul Mubtadi. Dan apa yang disebutkan tadi ini, tuan-tuan, fenomena yang kita sebutkan tadi itu sebenarnya 1400 tahun yang lalu telah pun disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah dah sebut dah, tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Apakah hadis tersebut? Insya-Allah kupasannya, tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang. Okey. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Insya-Allah, tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua daripada balak bencana virus COVID dan yang seumpamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita, dan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah Taala himpunkan kita pada pagi ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyid Ahmad Ar-Rifai, wa bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani, wa bijahi Syekh Abdullah Al-Abtari rahimahumullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita salawat 3 kali.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.